Malaysia dan Amerika Syarikat perlu menjalin kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif melalui perjanjian kerangka pelaburan dan perdagangan serta libat urus ekonomi yang lebih luas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu penting bagi menyokong pelaburan langsung asing, mengembangkan perusahaan mikro kecil dan sederhana ke peringkat antarabangsa, mempromosi pertumbuhan hijau untuk kemampanan iklim serta memastikan penggunaan sumber yang cekap dan keterjaminan makanan. Cadangan Perdana Menteri itu dikemukakan dalam intervensinya ketika sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-11 yang dihadiri Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris semalam. Datuk Seri Anwar turut menggalakkan Amerika Syarikat bekerjasama dengan ASEAN untuk memajukan transformasi digital di rantau ini yang meliputi kesaling hubungan infrastruktur digital 5G selain peraturan dan dasar data digital. Mengenai tenaga, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN menyasarkan untuk menjana 23% tenaga premier dari tenaga boleh diperbaharui menjelang 2025. Sokongan daripada Amerika Syarikat diperlukan untuk mencapai sasaran itu. Malaysia turut menyambut baik perkongsian strategik komprehensif Amerika Syarikat untuk memajukan pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik ketika sidang kemuncak ini. Sementara itu, Malaysia dan Kanada akan terus memperkukuh kerjasama dua hala termasuk dalam bidang baru iaitu ekonomi hijau, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan menerusi strategi Indo-Pasifik Kanada. Persetujuan itu dicapai dalam pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatnya dari Kanada, Justin Trudeau, pada sidang kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta semalam. Menurut Perdana Menteri, kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan dan hubungan sesama insan juga akan terus diperkukuh antara kedua-dua negara menerusi strategi itu. Kesepakatan turut dicapai dalam mempertingkat hubungan dan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kanada ke tahap yang lebih tinggi. Malaysia dan Kanada menyaksikan peningkatan dalam hubungan kerjasama dua hala sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada 1957 dengan nilai dagangan dua hala mencecah 10.58 bilion ringgit pada 2021. Selain nilai pelaburan Kanada dalam sektor pembuatan Malaysia dalam tempoh 40 tahun kebelakangan pula sebanyak 789 juta ringgit. Dalam pada itu, penyertaan dan sokongan Korea Selatan menerusi inisiatif perpaduan Korea Selatan ASEAN dan strateginya dalam pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik dilihat sealiran dengan usaha bersama rantau ini untuk membina semula negara anggotanya. Perdana Menteri berkata inisiatif Korea Selatan yang menyasarkan pemulihan dan daya tahan ekonomi susulan impak COVID-19 dilihat mampu memudah cara celik digital, teknologi inovatif dan kesaling hubungan infrastruktur digital bagi mempromosi pertumbuhan ekonomi di rantau ini. Berucap pada sidang kemuncak ASEAN Korea Selatan ke-24 semalam, Datuk Seri Anwar berkata dalam konteks Malaysia, kerangka ekonomi madani menekankan pemerkasaan dan pengiktirafan perusahaan kecil dan sederhana PKS dengan memudah cara peralihan mereka kepada modal perniagaan digital. Memandangkan usaha menangani perubahan iklim memerlukan tindakan bersama daripada semua negara, Perdana Menteri berkata Malaysia mengalu-alukan penubuhan pusat kerjasama ASEAN Korea Selatan untuk keneutralan karbon dan peralihan hijau. Beliau juga mengalu-alukan cadangan untuk menubuhkan satu perkongsian strategik komprehensif ASEAN Korea Selatan sempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN Korea Selatan tahun depan. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadiri sidang kemuncak itu semalam yang dipimpin Presiden Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, ketika sidang kemuncak ASEAN Jepun ke-26 yang dihadiri Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida, Datuk Seri Anwar berkata kedua-dua pihak perlu menggandakan usaha menangani perubahan iklim dengan menyokong penggunaan tenaga boleh diperbaharui. ASEAN boleh menggunakan kepakaran Jepun dalam membangunkan teknologi tenaga bersih dan amalan terbaik dalam tenaga boleh diperbaharui menerusi perkongsian kecekapan tenaga ASEAN Jepun dan agenda iklim ASEAN Jepun 2.0. Sementara itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatnya dari Australia, Anthony Albanese, membincangkan usaha bagi meningkatkan hubungan dan kerjasama dua hala dalam pelbagai sektor di bawah kerangka rakan kerjasama strategik komprehensif CSP. Ia dibincangkan dalam pertemuan dua hala pada sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan di Jakarta semalam.
Malaysia turut mengalu-alukan sambutan sidang kemuncak khas ASEAN Australia yang bakal diadakan pada 4 hingga 6 Mac 2024 di Melbourne bagi memperingati ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN Australia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengadakan pertemuan dengan pengasas dan pengerusi Eksekutif Forum Ekonomi Dunia WEF, Profesor Klaus Schwab. Perbincangan diadakan bagi memperkukuh kerjasama antara Malaysia dan WEF serta persiapan untuk mesyuarat tahunan WEF yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 19 Januari 2024 di Davos Cluster, Switzerland. Usai pertemuan itu, Datuk Seri Anwar juga berkesempatan mengadakan mesyuarat dua hala dengan Perdana Menteri Cook Islands Mark Brown yang antara lain bagi merapatkan hubungan dua hala dan potensi kerjasama baru dalam pelbagai sektor serta bertukar pandangan mengenai pelbagai isu berkepentingan bersama. Datuk Seri Anwar turut menyentuh perlunya sistem keuangan serantau yang mampu menangani ketidakpastian di dalam ekonomi sejagat dan risiko kewangan selain mampu meningkatkan kebebasan ekonomi serantau dan jaringan keselamatan diwujudkan. Berucap pada sidang kemuncak ASEAN Campur 3 ke-26, beliau turut menyuarakan kebimbangan mengenai keterjaminan makanan dan gesaan untuk meningkatkan kerjasama dalam pertanian pintar dengan tumpuan kepada pekebun kecil. Beliau turut menggesa kerjasama dengan China, Jepun serta Korea Selatan dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui, aset kepelbagaian biologi dan aplikasi teknologi pertanian. Di samping menyambut baik penerima gunaan kenyataan pemimpin ASEAN Campur 3 terhadap pembangunan ekosistem kenderaan elektrik. Mesyuarat itu dihadiri Perdana Menteri China, Li Qiang, Perdana Menteri Jepun, Fumio Kishida, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol dan pemimpin Presiden Indonesia, Joko Widodo. Pulling together to say